Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur, hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni, dalam waktu duha insya-Allah, Allah izinkan kita untuk duduk lagi sekali dalam majlis ilmu. Masya Allah. Bila kita selalu duduk dalam majlis ilmu ni, menunjukkan bahawa Allah nak bagi kita kebaikan. Apatah lagi, ilmu yang sangat kita perlukan. Ini kehidupan. Ilmu kehidupan ni. Jangan kata kita tak perlukan sebab kita ada kehidupan. Maka kehidupan ni, apa yang kita perlukan dalam kehidupan? Biasanya kalau kita nak tengok, kita dah perlukan apa? Ya, kita perlukan agama katanya. Agama kita perlukan. Tapi agama tu kita perlukan pada keadaan tertentu saja. Tu dalam kehidupan, dia ada sektor dia. Dia bahagikan depan, ni sektor agama. Sektor agama ni, dia waktu ni kita perlukan agama. Tapi yang lain-lain, banyaknya kalau kita tengok, tak ada kaitan agama lah kalau ikutkan kan. Jadi sebab itu kita tak nak melihat hanya pada satu juzuk saja. Sebab tu kita tak nak melihat kehidupan itu sebagai agama, sebagai tempelan. Kita tak mahu. Kita nak belajar bagaimana kita nak hidup beragama. Hidup beragama. Kat mana kita nak bangunkan hidup beragama ni? Kefahaman. Kefahaman tu. Kefahaman ni yang kita nak belajar, bagaimana kita melihat, bagaimana kita nak menilai, bagaimana kita nak mentafsir. Ini kehidupan. Sebab kalau kita ambil hidup ini, hanya sebahagian itu ataupun dipanggil ada part-part, juzuk-juzuk yang mana baru kita nak cari agama, maka bermaksud kehidupan kita tidak sempurna, tuan-tuan. Saya yakin ada kadang-kadang kita fokuskan pengajian agama, saya faham. Sebab itulah sistem kita. Pendidikan agama, kelas agama. Sebab saya bercakap begini, sebab saya pernah melalui situasi itu, pernah melalui ini, bukan bicara soal pengalaman saja, tetapi Allah nak menggambarkan bahawa inilah mentaliti masyarakat sebahagiannya. Bila sebut saja ustaz, ceramah agama, dia minta bahawa jangan agamakan perkara lain ya ustaz. Contohlah dalam bab yang saya nak bincangkan ni, atau dalam bab training ke, ataupun dalam bab motivasi ke, ada yang dikatakan motivasi agama. Lalu dikatakan jangan agama sangat. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itu ada perbincangan, ada kelas agama ni, ustaz agama, yang ini bukan. Sebab itu ada nanti percampuran, campur aduk dalam pemikiran terutamanya. Dia akan pergi kepada pemikiran. Sebab itu dalam bab aliran, dalam kehidupan, ilmu kehidupan ni, aliran yang paling kuat tu aliran berpemikiran. Dia panggil apa? Era pemikiran moden. Kat sini yang kadang-kadang bila orang nak masukkan elemen agama dalam pemikiran tu, dia akan cakap
Itu bab agama, Ustaz. Lagi-lagi term-term agama. Dan pula ada juga keadaan yang mana kita duduk dalam sistem agama, kemudian kita gagal nak terjemahkan dalam kehidupan. Itu pula kegagalan bagi yang duduk dah dalam level agama. Dia dah mengaji agama dah, tapi nak transfer dalam kehidupan, dalam contoh kehidupan berumah tangga, terpaksa juga pakai tip-tip yang terbuka. Kehidupan contoh ahli perniagaan, terpaksa juga tunduk dengan sistem pendidikan perniagaan yang telah sedia ada. Agama punya sektor perniagaan hanya nampak pada satu sudut contoh. Ini realiti tuan-tuan. Kita bercerita tentang realiti. Apatah lagi nak cerita tentang pengurusan risiko, nak hadapi masalah dalam kehidupan. Kita boleh berkata begini, hadapi tekanan ikut agama. Bermaksud apa? Hadapi masalah risiko ikut agama. Bermaksud ada cara nyata ikut agama lah. Saya ni bukan orang agama, Ustaz, jadi minta maaf. Ada cara moden tak? Saya ni, nampak, kita letakkan agama tu sebagai optional. Optional. Dan malah kadang-kadang kita anggap, dalam ni kelas agama ni kita tak maulah, cukup lah. Ni dah agama, nak agama pula, dia fokus agama kat situ habis. Nampak? Jadi, bila kita gagal memahami, ada satu ruang lingkup yang besar, yakni dalam bab kehidupan. Kalau kita tidak mengkaji dengan lebih teliti, kita akan terpisah di dalam pemikiran ni, tuan-tuan. Aliran pemikiran yang terpisah ni bahaya. Contoh, tak ada dengar ayat Quran saja bukan agama. Sudah, tuan-tuan. Terpisahlah tu. Terpisah. Ini yang berlaku. Ini tak ada cerita pasal ayat Quran pun. Ini bukan agama ni. Lalu jadilah diagamakan. Tu yang datangnya teka-teki Al-Quran tu. Teknik garpu tala tu yang saya kata. Saya tak nak kupah panjang lah. Ada orang kupah banyak-banyak. Saya ringkas je. Dia guna perasaan baru cari Al-Quran. Perasaan dululah kan. Nampak? Dalam sistem kita mengaji ni, formulasi soh ni tuan-tuan. Ini besar ni. Nilai formulasi soh ni tuan-tuan. Saya pertaruhkan hidup saya tuan-tuan. Formulasi soh ni ibarat macam orang kata ada orang founder formulasi nak jual, orang tak nak jual. Itu baru untuk barang, untuk produk, baru untuk something. Ini kehidupan tuan-tuan. Ketika dapat benda ni, Masya Allah. Sebab tu kita boleh Allah takdirkan untuk kita tahu selok-belok. Walaupun anda nampak macam tak dengar ayat Quran, Ustaz. Boleh, saya keluar detail kan. Tak terdapat pula. Kita cuba panggil apa? Menyeluruhkan. Sebab ayat-ayat kebenaran itu luas. Dia mesti berpunca, bersumberkan Al-Quran. Kemudian kembangkan. Dalam masa yang sama, mengekalkan keasliannya, asbabun nuzulnya, kemudian mengekalkan perbahasan ulama'nya, kemudian dikiaskan. Lalu dikembangkan. Cara nak kembangkan, kena bagaimana? Kena ada formula. Kena ada qawaid. Sebab tu yang jadi salah tu tuan-tuan. Tak ada qawaid ni. Sebab tu duduk dalam pengajian ini. Bukan kata, tempat dah tahu apa. Nampak? Formulasi ini tentang inilahnya akhir zaman, akhirnya Nabi SAW yang menjadi keutamaan di awal-awal kedatangan Nabi SAW yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nabi kata, innama bu'astu liutamimma makarimat akhlak. Yang mana sesungguhnya aku diutuskan semata-mata nak betulkan perangai. Dan memang kita berhadapan dengan isu sifat dan akhlak akhir zaman. Cuba tengok. Nak membezakan sifat kita keliru. Betul tak? Orang baik pun kita keliru nak tentukan. Akhirnya jangan baik sangat, nampak? Yang merendah dikatakan tiada nilai. Kita keliru. Al-Quran dijadikan sebagai dia nakkan Al-Quran tu ada dalam hidup dia. Dia ingat mesti kena ada ayat. Lalu dia dengan perasaan, maka dia buka-buka Al-Quran. Bukan macam tu. Al-Quran dibaca di saat kita berada di dalam keyakinan. Sebab tu waktu sebelum nak baca, sunat dalam ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Untuk hilangkan apa tu?
Hilangkan keraguan. Hilangkan keresahan. Sebab tu iman datang untuk menyelesaikan kemelut keraguan. Iman dulu. Al-Quran turun 23 tahun, tuan-tuan. Ni kita resah tidak baca Quran, makin lagi celagu. Makin tengok orang salah. Makin menyalah-nyalahkan orang. Ni bahaya ni hidup ni. Di mana nilai agama? Kalau asyik tengok orang salah je. Sebab tu nilai agama adalah membetulkan kesalahan orang. Kenal pasti kesalahan, betulkan. Agama, kalau dia berpandukan Al-Quran, dia mampu membezakan hak dan batil. Di saat dia bertemu dengan yang batil, dia membetulkan. Bukannya membatalkan. Tak betul ni. Ustaz ni, tak betul Ustaz. Ni budak mana ni? Kata? Dia lulusan mana? Oh, habis semua dia tanya. Terpaksa. Ini senjata-senjata yang kita kena lontarkan. Sebab itu, hujah itu penting. Dan kita bukan main sangkaan, kita mesti ada pentahkik. Nampak? Kita kan ada pentahkik. Sebab tu dalam bab kehidupan ni, tuan-tuan, benda yang besar, dia adalah major subject. Dan agama itulah yang mengisi kehidupan. Dia bukan part of kehidupan. Dia kafah. Itu perbincangan kafah tu. Oh, agama kena keseluruhan. Ya. Bukan sekadar balik pada sekolah agama. Bukan. Kata saya bersama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Semalam pun nak habis kuliah, saya baru teringat. Dan ujung baru teringat Allah Ilam. Waktu dia antara adab kita jumpa orang alim, ulama' ni, faqih lillah ni, arif billah ni, kita kena minta nasihat kat mereka. Dan kita kena minta doa kat mereka. Dua benda ni, tuan. Jangan lupa. Waktu saya minta nasihat dekat saya bersama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Saya tanya dia, dia kata apa? Apa yang saya tahu, apa yang saya ada. Nampak? Ni orang tawaduk. Sama dengan mantan, kerana mantan lah. Saya bersama Datuk Diraja Seri Daya Tambias, Datuk Tambias Mufti Selangor. Saya pun Allah bagi jumpa melalui jalan abang saya. Dan anaknya itu satu sekolah dengan saya dulu, Samtas. Mufti Selangor, Datuk Tambias. Ni ilmu-ilmu susah ni saya pergi ni jumpa. Muzakarah depan-depan. Kata beliau apa? Cerita tentang ilmu laduni. Laduni ni tuan, ilmu yang ilham direct pada Allah SWT melalui jalan ketaatan. Dia kata apa susah. Sama jawapan dengan Datuk Syukri Mufti Kelantan dengan Datuk Selangor, sama. Dia kata apa? Susah nampak laduni. Ni golongan-golongan yang para nabi. Rasul ni dah tentu nabi. Nabi ni golongan yang soleh dan arif. Dan juga orang-orang yang alim. Macam Ana ni tak tahulah. Tak tahu lah hantar boleh dapat. Nampak? Dia balas kat kita. Ingat lagi ayat. Tak tahu lah hantar boleh dapat. Nampak? Dia pandang orang tu. Tinggi tuan-tuan. Dia tak ada datang ni. Budak mana datang ni? Dan waktu tu saya bukan lagi budak daripada sekarang. Dia tak ada kata, ni hantar tanya-tanya ni, hantar lulusan mana dah? Dia tak ada. Tak ada macam tu. Kalau tanya Datuk Salihuddin Omar Aqari lagi, itu dalam bahagian Quran. Tapi beliau ni silap lagi bulan jadi mufti Pahang. Contoh. Sebab dia dapat dengan agung tapi memilih untuk fokus dalam Quran. Ke belakanglah dia. Memang arif dalam banyak bidang. Dia jumpa kita, dia doa kita. Ya, Tok Guru kata. Dia doakan kita. Tok. InsyaAllah katanya. Ini patut orang makin lama hidup makin ke depan. Sebab pandangan itu pandangan yang bersih. Kita ni pandangan yang pandang orang, pandang buruk kan. Patut makin buruk masyarakat. Pandang dia buruk, pandang dia buruk. Allahu Akbar. Itu memburukkan keadaan. Nampak? Mantan dah Mufti Selangor tu. Datuk Tambias. Kemungkinan naik Datuk Anhar. Tapi belum rasmi lagi, tak boleh sebut lah. Belum rasmi lagi. Cuma beliau salah seorang daripada mantan ataupun
alumni Samtaj. Alumni Samtaj. Dan kawan-kawan jemaah. Alumni Samtaj jadi mufti. Masya-Allah. Baik, apa yang nak disampaikan di sini? Kaedah ni tuan-tuan. Kita kena ada satu kaedah. Kena ada perbahasan yang tepat tentang kehidupan. Dia tidak boleh pandangan yang melihat kepada kebenaran atau bercampur aduk. Agama digunakan apabila terdesak ataupun agama diambil dengan keadaan perasaan. Agama bukan dengan perasaan. Sebab itu mana-mana yang mengambil agama dengan perasaan, keadaan, kebendaan, walaupun dia berkonsepkan agama tetapi mentaliti dan hala tujunya untuk kebendaan, maka agama itu tidak terpakai, tuan-tuan. Rosak. Agama adalah untuk kehidupan. Kehidupan bukan kebendaan. Kehidupan itu membawa kita kepada matlamat tujuan yang sebenar. Anda nak jumpa matlamat kehidupan, anda kena ada agama, menjadikan agama sebagai keseluruhan cerita. Jadi agama itu bercerita tentang apa? Akhlak. Sifat. Pembangunan sifat di dalam kehidupan. Dia building character. Membangunkan karakter ini adalah sifat-sifat yang mesti dibangunkan dengan soft. Tidak boleh tidak, tuan-tuan. Kalau anda tak menguasai soft ini, maka anda tak menguasai kehidupan. Sebab kehidupan itu sifat. Bukan benda. Kalau anda membangunkan duit, itu membangunkan duit. Anda membangunkan building, bangunan, itu bangunkan bangunan. Anda nak bangunkan apa? Apa kepakaran anda? Bagi tahu. Membangunkan manusia, itu membangunkan sifat dia. Sebab tu sebelum nak membina nak membina bangunan atau nak menjadikan seorang arkitek, kena masukkan sifat ilmu dalam diri dia. Yang mana perlu melalui fasa yang panjang. Itu baru nak bina bangunan satu, tuan-tuan. Nak bina bangunan pun, ya Rob, ilmu berapa nak masuk? Malah bangunan dah cantik, perangai pula rosak. Kalau nak bina bangunan pun berapa lama nak ambil masa? Kalau nak bina manusia? Apa kaedah pembangunan manusia? Saya nak tanya. Kena ikut teori barat. Siapa yang lebih menguasai manusia? Barat atau Allah? Di manakah pengajian, penelitian, pengkajian ataupun pemahaman tentang manusia? Adakah kita masih lagi berkira-kira dan bersangka-sangka? Manusia ni perangai ni macam ni. Mengikut pengamatan saya begini. Dia orang ni dia ada suka-suka, ada yang suka ni, ada suka itu, Kita kena bertoleransi lah, ya. Manusia ni pelbagai untuk kita mengenal satu sama lain. Nampak cakap macam betul dah tu kan? Kadang-kadang kita tak boleh lah nak menyamakan semua. Kita kena berfikiran terbuka. Pelan-pelan dia masuk. Pelan-pelan dia masuk. Kita kena berfikiran terbuka. Kita terbuka dalam pemikiran. Kita kena mengambil kira. Jangan kita jumut. Dia cerita juga jumut tu. Rupanya nak free thinker. Tuan. Kita kena terima perangai. Lama dia masuk apa? Hak asasi kemanusiaan. Sudah. Dan sekali apa? Kebebasan di dalam kehidupan. Jadi, perempuan pun ada sifat lelaki. Kita tak boleh halang untuk perempuan berjaya. Sebab perempuan ni, dia cerita perempuan di sudut agama ke di sudut perasaan? Perasaan. Lepas tu carilah agama nak menyokong. Nampak? Perasaan memanglah ada. Kita ada. Ya, perempuan pun kita kena ni. Laki pun kita kena. Laki perempuan. Laki perempuan. Laki perempuan. Pandangan agamanya macam mana? Di mana bermulanya kebenaran? Macam semalam tanya kaji tentang perangai. Perangai ada dua. Perangai baik, perangai buruk. Tu je lah. Nampak? Very sharp. Very straight. Tak ada 100 karakternya. Nampak? Jadi maknanya apa yang disampaikan dalam awalan ini, saya nak bagi tahu. Bagi yang mengikuti pengajian ini secara khusus, setiap malam pun pengajian, pagi ni pengajian, waimah punya anda mengajilah. Duduk, apa saja sentuhan dalam pendekatan yang dibawa oleh pengajian ini, dia berkisahkan tentang formulasi soft ini, tuan-tuan.
perbahasannya sangat besar. Kerana kehidupan itulah soal keimanan. Sebab tu saya perlukan ulama' mentahqiq. Ulama' mentahqiq. Ini pentahqiq kita. Ini pentahqiq kita, tuan-tuan. Saja nak tunjuk balik. Supaya refresh balik. Ini pentahqiq kita. Atau mula-mula yang saya jumpa tu saya bersamah Datuk Abbas Sandin Alafi almarhum lah. Kemudian ini tahun 2015 tak silap saya. 2015 ke 16. Semua lupa dah. Kemudian jumpa Mufti Selangor, Mufti Kelantan pun kerap perbincangan di rumah almarhum. Dan juga beberapa guru yang lain. Ini yang melibatkan soft dan yang lain yang tak masuk tu banyak lagi. Dan waktu di interview di JAIS, tuan, untuk dapatkan tauliah. Tauliah saya pembangunan insan. Dia di 4 ni khusus. Sebab saya aliran sekolah agama kemudian sambung sains. Tapi kita bangunkan balik perbahasan dia. Pembangunan insan. Waktu itu memang saya katakan jelas untuk membincangkan. Nak membincangkan perkara ni, kehidupan. Sebab kita tengok dalam pemikiran bercampur aduk kadang-kadang tu. Terutama yang nak bercara soal kehidupan ni. Agama kita faham dah. Agama kan ada perbahasan lain pula. Perbezaan mazhab, perbezaan sudut pandang lah, macam mana. Ada pula perbincangan, ada banyak pula tu. Ni kehidupan ni. Sehingga tanpa sedar kita berfikiran tu termasuk pemikiran songsang. Dia berfikir benda dulu baru yakin. Itu songsang tu, tuan. Iman bukan macam tu. Iman yakin dulu. Mana boleh anda buat tanpa yakin sebenarnya? Cuma kita ni buat tu sebab nak latih yakin. Soalnya kalau ikut SOP, yakin dulu. Yakin tu iman lah. Mana boleh, solat ni tak apalah saya solat dulu. Yakin tu tak apalah, tengoklah nanti. Kalau saya yakin lah. Boy, mana boleh? Itu nama tahqiq ni. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini pun tahqiq kita. Ini orang yang arif. Dan juga Datuk Salahuddin Omar Al-Qari itu termasuk juga. Ini yang utama. Jadi maknanya, kita nak bangunkan balik. Dalam bab perbincangan risiko ni, yang kita dah bincang, risiko yang paling besar dalam kehidupan adalah lupa Allah. Kita masuk dalam tajuk. Ataupun tahqiq. Jadi supaya saya kena bagi tahu supaya datang. Ni kata ilmu yakin ni. Saya bagi tahu dengan siapa ni. Ni ngaji ni Luqman Mandai ke siapa dia ni? Dia ni tactical team ke? Nak ngajar-ngajar kehidupan. Kita bukan nak bagi tahu, memang kita tak tahu, sebab tu kita tunjukkan orang alim ulama. Saya tak tahu. Pentahqiq yang mengiyakan, Allah mengizinkan, kemudian Allah membenarkan. Itu dapat. Okey, boleh. Boleh, silakan mengajar. Saya mengajar bersandarkan apa yang diizinkan lah. Sebab tu saya akan explore sehabis-habisnya tentang formulasi soft ni. Saya takkan masuklah bidang yang bukan kemahiran saya. Kemahiran yang lebih, contoh dalam bidang perbahasan agama yang lebih detail. Ramai dah asatizah yang hebat-hebat. Kita bagi peluang lah kat dia untuk mendalami. Tapi dalam bab kehidupan, kita tak nak pula orang-orang yang barat pula yang hebat-hebat. Terpaksalah orang Islam mengikuti perbahasan barat pula. Macam tak ada perbahasan orang kita, orang Islam tak ada. Ikut juga perbahasan Islam, dibaratkan pula. Allah. Dah Islam cantik dah. Dimasukkan juga mold dia, main content dia barat. Sebab dia tak ada formulasi. Macam contoh cerita soal law of attraction. Apa formulasi dia pakai? Saya akan tanya, apa formulasi dia pakai untuk menghadapan tekanan risiko? Apa kaedah dia? Apa asas dia? Dia kena ada kaedah. Saya nak dengar kaedah tu. Semua kaedah apa? Thinking, pemikiran. Ting, lama-lama tong, ting tong. Faham? Sebab tu tak selesai masalah manusia. Makin berserabut. Makin keliu. Baik. Jadi maknanya, risiko yang paling besar dalam hidup ni, tuan-tuan, adalah lupa Allah. Jadi sebab tu saya ulang balik, sebab tu kita nak wujudkan kesedaran hidup bertuhan. Ayat bertuhan ni maksudnya,
ilah ni merujuk hanya pada Allah lah. La ilaha illallah. Ada 3 elemen besar dalam pengusaha siko ni yang kita nak laksanakan, iaitu ihsan, akhlak dan berkat. 3 benda. Dan ending dia akan jadi macam ni. Saya cerita ending dululah. Saya tunjuk ending. Senang, kita tahu kat mana hala tuju kita ni. Okey. Tengok, daripada penterjemahan soft tu, banyak benda yang kita boleh explore. Kita boleh yatafakkarun. Yang mana ihsan itu bicara soal dalaman. Ihsan. Sebenarnya ihsan, iman, Islam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita nak nampak Allah. Bila kita nampak Allah, akhlak kita cantik. Orang yang nampak Allah, dia akhlak bagus. Akhlak cantik. Akhlak pula bukan ikut, saya ni memang penyayang ustaz. Itu bukan. Itu jangan saya dah. Kalau cerita bab akhlak, janganlah. Dia ni alahai. Dia lagi. Akhlak dia Nabi tuan-tuan. Sebut akhlak dia Nabi. Tak usahlah nak bawa diri tu, tak payah. Hilangkan diri, nyatakan Nabi. Boleh? Itu cara dia. Yang akhlak kita bawa ni adalah akhlak Nabi. Walaupun kita tak bawa secara 100%, nama tu kita bawa. Apa dia? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Ini ada, dia panggil apa? Barakah dia tuan-tuan. Dia ada, Siddiq ni jangan ubah. Sama dengan Asmaul Husna. Nama tu tidak boleh. Waktu saya jumpa dengan Syekh Busama, almarhum Datuk Abu Sandin Al-Hafiz. Waktu saya jumpa dengan beliau, saya tanya tentang Siddiq, amanah, fatonah, tabligh itu. Memang itu susunan yang muktabar. Kita tak boleh nak tukar-tukar. Ada orang tu dia tukar jadi fast tuan-tuan. F-A-S-T. Nak laju sikit katanya. Mana boleh main tukar-tukar macam tu. Susunan. Saya yang jadi jumpa sampai boleh menjadi tahqiq tu. Tuan-tuan tahu. Fatonah tu nak duduk nombor 3 tu. Kalau tidak, fatonah tu bukan nombor 3. Dia nombor 4. Tabligh. Sebab ini susunan ulama. Dia bukan sewenang-wenang kita boleh tukar. Jadi caranya, bila sebut akhlak, mesti tak lari daripada 4 perkara ini. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Mesti. Bila kata ikut 4 ni, mana ikut Nabi lah. Lalu kita pun memahami akan perkara itu. Siddiq apa? Sebelum ni kita cerita tentang pengurusan kehidupan. Tentang cerita kuasa jiwa tu adalah kuasai jiwa. Kuasai minda. Tu kuasa tu. Mana kuasai jiwa. Ada kuasa yang menguasai jiwa. Ada kuasa yang menguasai minda. Kuasa apa? Kuasa Allah. Misal izin screenshot ustaz, silakan. Yang mana ada dalam grup nanti saya bagi ya. Tak masalah nak screenshot ke, nak apa dia buat lah macam mana. Tak ada apa pun. Pakailah ilmu ni. Nak sampai ke, nak ceramah balik ke silakan. Tapi kalau orang tanya tu jangan tergedu pula. Ada orang dia sampaikan balik. Bila dia tanya terdiam kan. Tak apa, tak ada masalah. Sila. Memang diizin. Saya nak memang disebar luaskan pun. Sila. Memang itu pematlamaan. Ya Allah, sebar luaskanlah ilmu-Mu ni. Ya Allah, bagi lain yang ramai seramai-ramainya manfaat pada perkara ni. Macam mana harapan Nabi SAW nak mengakhlakkan seramai boleh. Macam itulah perbahasan ini tuan-tuan. Cuma kita bukannya mencari. Maksudnya dalam kaedah online segi FB ni, ada je jumpa ustaz, pakai ni ustaz, blast ustaz, pakai ni. Saya minta maaf, saya tak ke situ. Biarlah dia, Allah gerakkan sebab biar yang datang mencari. Bukan disebabkan, saya buat apa-apa advertise-nya. Walaupun niatnya untuk mengembangkan benda ni, tapi biarlah dia terbang seperti angin yang meniup. Sampai kepada siapa nak sampai, sampailah. Angin yang bertiup tu. Dia pergi kepada siapa dia nak pergi. Gitulah. Dapat, ambil.
Tunjuk je nak masuk lebih masuk kelas. Boleh, bagus. Nanti orang tanya, betul lah. Orang tanya ngaji apa, belajar apa. Mesti ada bahan kan. Tunjuklah bahan-bahan pengajian tu. Macam mana ya Ustaz? Contoh dalam politik banyak taksub dengan pemimpin masing-masing. Yang benar ditenggelam, yang batil dikedepankan. Seolah agama kena asingkan dari politik. Banyak kekeliruan berlaku. Senang dia. Macam tu lah Puan Juliana. Maka hancur pincanglah. Pincanglah. Apabila berlakunya ketaksuban. Inilah namanya apabila kita mengasingkan kehidupan dengan agama. Malah kita nampakkan agama itu sebagai satu bidang saja. Dia akan jadi hancur lah. Minta maaf cakap, sebab tu dalam bab as-siasah, ini politik, itu tidak mampu untuk, orang kata apa, mendapat kata sepakat. Sekarang ni kan tak dapat kata sepakat. Susah kan? Bukan tak boleh, susah. Sebab apa? Bagaimana nak sepakat kalau yang dikedepankan itu pemikiran. Pemikiran takkan sepakat, tuan. Apatah lagi pemikiran pula bersandarkan keadaan, bersandarkan perasaan, bersandarkan kebendaan. Pemikiran yang sepakat ni adalah pemikiran yang datang daripada kejiwaan. Jiwa yang memimpin pemikiran. Ada berjiwa besar. Itu kata berjiwa besar. Kita kena jadi pemimpin yang berjiwa besar. Apa yang nak dibesarkan jiwa tu? Besarkanlah kepada tujuan yang utama. Apa dia? Agama, Allah. Tapi itulah masalahnya bila sebut tentang Allah, agama dia nampak apa? Kopiah, serban. Ni kan nak pergi masjid ke Ustaz? Allah. Betapa jumutnya kepahaman ni. Ni kata, nyanyi. Tapi apa masalahnya kalau berkopiah? Apa masalah anda? Kalau anda boleh pakai berkot, berpakai topi, berpakai ni, apa masalah kalau berkopiah? Kalau kita boleh terima berpakai topi, pakaian topi macam saya baru ni pakai tu, kenapa tak boleh terima berpakaian kopiah? Kenapa nampak pelik? Sedangkan kopiah ni jaranglah dipakai oleh semua orang kan. Kalau topi ni siapa boleh pakai. Kan? Nampak tak? Jadi kita kadang-kadang ada konflik of interest. Itu sebenarnya sebab kita tidak ada sistem itu. Nak cerita bab apa? Pemimpin ni besar. Tak payah tahu. Cerita kat rumah tangga juga. Bagaimana nak menyatukan isteri? Menyatukan apa? Takkan bersatu kalau lihat kepada kebendaan. Satukan jiwa. Itu namanya bersatu. Bersatu ini. Nampak? Apa keluar bab iman? Dah habis perbahasan nampak bodoh-bodoh, nak bahas lagi? Islam tak nampak bodoh-bodoh. Bukanlah Ustaz, maksudnya taklah nampak bodoh. Dah jangan sebut bodoh tu. Tunjukkan apa yang sepatutnya nak ditunjukkan. Jangan menunjuk. Kalau tak ada, buat cara tak ada. Kalau ada, zahirkan apa yang ada. Islam tertegak dengan syiar. Itu dipanggil berkat. Yang boleh nampak itu berkat. Dia panggil manfaat. Orang yang berkat, orang akan nampak manfaat dia. Bukan nampak bodoh. Atau bodoh-bodoh. Tak ada. Minta maaf cakap. Ustaz sebenarnya dia pandai. Dah tampakkanlah kepandaian dia. Kalau nak ikut tadi, mufti, apa yang anda tahu, dalam apa yang tahu, kita nampak dia tahu tu. Faham tak? Dalam dia kata apa yang anda ada, dalam dia cakap apa yang dia ada tu, apa yang dia tak ada, apa yang dia ada, kita tahu dia ada banyak. Dan dia terus nasihat kita. Tak payahlah. Itu hak bagi sesama insan. Kalau orang minta nasihat, bagi. Apa saja, tak kisah. Bersatu pada sudut hati. Bila bersatu hati, bersatulah pemikiran. Kat mana nak bersatu dulu? Sebab tu kalau dalam konsep team building, apa benda yang nak ditimkan? Sebab tu kalau sebut dalam pembangunan manusia, tang mana yang boleh bersatu manusia ni? Pemakaian? Jadi satu kejap pemakaian ni. Kita pakai grup merah-merah. Sekali lagi, masing-masing pakai baju masing-masing lah. Bersatu bukan dengan kebendaan. Bersatu dengan kejiwaan. Itu dia panggil keserasian. Serasi bukan dengan benda. Dia panggil match. Match ni tuan-tuan, kalau dalam bab design, kita panggil apa? Blend. Dia panggil unity. Dia bersatu in diversity. Dia panggil Allah buat alam ni tuan-tuan. Anda nak faham tak masuk bersatu tu apa? Saya dah sentuh dalam pengurusan.
slide pengurusan. Ya, tak apa, saya sebut balik benda tu, bagi senang faham. Tak apa. Kita sebut. Saya tunjuk. Okey, ni masuk bersatu. Bersatu ni bukan parti bersatu. Allah Akbar. Ni bersatu. Ni bersatu. Nampak berbeza, nampak banyak, tetapi harmoni. Dia bersatu bukan kena sama. Itu bersama. Faham? Bersama. Itu pun bersama dalam konteks apa? Sama dalam platform, ya platform yang menyamakan kita. Tapi kita tetap tidak sama. Kau lelaki, aku perempuan. Jom kita bersama-sama membina rumah tangga. Sama-sama, tapi tetap tak sama. Kau lelaki, aku perempuan. Dia yang penting orang tengok ni, ni tak nampak bodoh tuan. Ni tak buat bodoh-bodoh ni belakang ni. Walaupun sifatnya tu sifat merendah. Semua ke bumi tu. Batu kat bumi, air ke bumi, pokok ke bumi. Tapi orang dapat berkat dan manfaat. Tengok, ya Allah, sejuk mata memandang. Qurrata ayun. Tu sejuk. Bila kita dan benda ni tuan-tuan, nak dapat yang belakang ni, anda kena ada kaedah menyusunnya. Ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, main buat-buat tak jadi. Sebab tu nak membina hidup, nak jadi tawaduk. Nak bagi nampak dari dalam, anda kena ada ilmu. Anda tak boleh main tiba-tiba nak buat-buat. Tak boleh. Buat-buat cantik. Ada? Kalau ada buruk tu, buruk juga. Buat-buatlah cantik. Buruk juga. Tak boleh, tuan-tuan. Ni, tempat kat belakang ni. Tempat ni asalnya tempat sampah. Anda nak buat-buat cantik macam ni, letak-letak pokok, cuba-cuba nak letak-letak. Tak jadi. Ataupun tempat cantik nak buat-buat buruk pun tak jadi juga. Orang akan tetap tampak, dia ni cantik, alah siannya, kenapalah jadi buruk balik ni. Allah, siannya, tempat ni cantik dulu ni. Nampak? Jadi usang. Rupanya nak buat-buat usang. Nampak? Sebab itu, kita kena faham. Ni nama bersatu. Nampak? Ni ilmu ni. Ni ilmu mahal, tuan. Mana boleh bersama? Anda bersama dengan adil. Adil dan saksama. Adil bukan sama. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ramai orang, dia susah nak adil. Itu yang kata, contoh. Anda nak letak pokok kat sini. Ni adil ni. Adil. Bagus tak pokok kat sini. Tangga kat situ. Ni contoh air. Air dekat kolam itu. Ni adil. Inilah adil dalam design. Meletakkan sesuatu ikut pada proportion dia. Ikut pada kegunaan. Bukan kena sama. Nak kena sama semua ni. Jelas. Itu sebenarnya. Dalam kehidupan, dia perlukan penyatuan. Dia panggil keharmonian. Dan biasa kalau dah harmoni tak gaduh ya. Tak bertegur siapa, tak ada buat hal masing-masing. Itu bukan harmoni. Ada orang dia buat takrif harmoni, tak apa kalau tak bertegur pun. Yang penting tak bergaduh. Maknanya apa? Tak harmoni lah tu. Harmoni ni dia tak ada apa-apa isu. Tak bertegur ke, tak berjumpa ke. Dia tak ada apa-apa isu. Dia okey. Dia dah siap dah. Dia tak ada apa-apa isu. Tak perlu nak lari mana lari sini. Blok sana, blok sini. Ni terutama saya cakap ni dalam bab orang yang kahwin lagi lah ni. Si pertama tak okey dengan si kedua. Tapi diorang okey Ustaz, tak gaduh. Tapi cuma tak boleh jumpa. Itu harmoni lah tu. Siapa kata? Tak harmoni lah tu. Harmoni okey. Tak ada apa isu. Nampak? Ni saya contoh lagi sekali. Ini nak menyelesaikan kehidupan bersatu. Berjiwa besar. Dia melihat the ending. Ending dia nak cantik. Bila nak cantik, masing-masing bagi peranan. Pokok bagi peranan pokok, landscape pokok. Bangunan bagi peranan bangunan dengan tata cara bangunan. Apa lagi? Semua main peranan. Bila semua main peranan, maka datanglah satu sifat cantik. Ingat, cantik bukan ada pada benda. Cantik pada makhluk perlukan proses dan cantik bukan kita, tuan-tuan. Tengok, tempat ini kan kalau tuan-tuan tengok design before and after. Kat situ tuan-tuan tolong tengok dengan Allah. Tengok dengan Allah. Dulu rumah buruk, design cantik. Tuan-tuan cuba tanya nak cantik satu elemen ke? Dia panggil elemen. Take note, elemen.
Elemen. Ada elemen air, elemen batu, elemen angin, elemen. Itu dia panggil elemen. Dia panggil kompartmen. Atau dipanggil juzuk-juzuk. Dia tidak boleh, itu yang dipanggilkan berbilang-bilang. Atau dalam akidahnya panggil ta'adud, berbilang-bilang. Nak cantik tu dia kena banyak baru cantik. Allah tidak, tunggal. Cantik tu Allah, tunggal, esa. Tak perlukan makhluk, tak perlukan berbilang-bilang. Kita makhluk berhajat kepada benda. Nak cantik, kena make up, kena lincu 5 inci. Lama jadi buruk. Dia berlebih-lebih. Tu dalam Islam jangan berlebih-lebih dengan benda. Lain sekali, tak ada benda. Itu nama. Tengok tuan-tuan, berapa elemen yang diperlukan. Maka baru jadi cantik. Maka ini adalah proses penyatuan cantik yang mana semua pihak kena bekerjasama. Kalau salah satu pihak tak bersama, tak jadilah. Atau kalau dia tak nak bekerjasama, kita buang dia. Dia tak nak join untuk bina cantik. Tolak dia. Sebab dia dari golongan orang yang nak buruk. Jadi kamu nak bina keburukan, kamu duduk dengan grup-grup keburukan. Di sini grup-grup kebaikan. Nak bina kebaikan, silakan bersama. Nak binakan kecantikan, silakan bersama. Itu dipanggil pembinaan yang misi lebih besar. Kalau datang nak duduk rumah tangga saya, nak cemburu-cemburu, nak iri, nak dengki-dengki, tak payah. Rumah tangga ni rumah tangga yang bahagia, cinta kerana Allah, tengok kerana Allah, tertegak dengan Allah. Kalau datang sini nak main-main, nak ngada-ngada, nak menghancurkan, keluar. Tu ayat dia. Ini yang apa? Ini yang masanya kalau dipanggil dalam design proses, arkitek. Ini dalam agama. Satukan dulu. Awak nak apa? Design tu kena ada. Design, dipanggil prelim design. Dipanggil tujuan. Ni dalam agama. Ini dia panggil hidup beragama ni. Tujuan dia nak cinta. Kalau nak cinta, jangan mengada. Elemen mengada tak ada dalam cinta. Elemen cemburu-cemburu, iri dengki tak ada dalam cinta. Kalau nak cinta, elemennya taat. Bangunkan akhlak. Taat tu akhlak lah. Nak bangunkan akhlak apa? Bangunkan iman. Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kalau kita lihat, ni cara kita, begini ustaz, berhadapan dengan risiko. Ya. Maka kita nak kembalikan kehidupan bertuhan. 3 elemen besar, ihsan yang kita bincang, akhlak dan berkat. Kita nak bangunkan tiga-tiga itu. Sebab itu jangan nak cari contoh. Sebab tu kena ada contoh desain yang betul-betul siap. Tuan-tuan jangan belajar dengan orang yang memberi takrifan yang salah. Lagi-lagi pula kebendaan. Hidup bukan berbincang soal kebendaan. Berjaya ni sebab ada kedudukan. Nampak kedudukan dulu baru boleh cerita kejayaan. Itu bukan kejayaan. Itu kedudukan. Atau mak cerita tentang keharmonian. Dia cerita keharmonian tapi perbuatan tidak seiring. Isteri pertama tak okey dengan isteri kedua. Atau isteri kedua tak okey isteri ketiga. Ataupun tiga-tiga okey, suami tak okey. Dia kalau masih ada tak okey, kita tak boleh letakkan harmoni pada dia. Tak boleh. Harmoni itu benda yang mahal. Tak boleh letak harmoni pada benda yang buruk. Tak boleh lah. Tu dia bagi perbahasan meletakkan nilai pada tempatnya. Dan ini hanya boleh berlaku bila kita nak meletakkan bahawa kemuliaan duduk pada bagi Nabi SAW dan Nabi SAW membawa kepada Allah. Ini yang kita kena bawa. Ini kita kena bawa, tuan-tuan. Konsep kehidupan yang bertuhan adalah dilaksanakan dengan ihsan, akhlak dan berkat secara langsung telah menjadikan kehidupan itu sebagai ibadah. Baik, bila sebut tadi risiko. Risiko ni, bila anda lupa Allah. Bila lupa Allah, dia tak jadi ibadah. Bila tak jadi ibadah, maka berlakulah kerosakan, berlakulah tertekan, berlakulah kehancuran. Nak keluar, kena ada 3 elemen ni. Dan itulah, bila kata nak dalam hidup kena ada ihsan, nak berhadapan ni kena nampak Allah. Ihsan tu, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Aku nak hidup nampak Allah. Ataupun aku yakin Allah nampak aku. Bila Allah nampak aku nampak Allah, aku kena ubah perangai. Aku bukan buat sebab orang. Nampak? Ni nak hadapi risiko ni tuan. Dan barulah berkat sampai.
Berkat apa? Menjadilah buat kerja. Ni buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi. Lepas tu frust. Mana Allah? Sibuk tanya mana Allah. Kamu tu kat mana? Bila Allah nak tolong saya ni? Jangan tanya bila Allah nak tolong. Kamu tu percaya tak Allah tolong bila-bila? Tahulah Ustaz. Nak dengar mengaji pun malas. Nak dengar kuliah pun nampak macam tak penting. Tak apa saya dengar. Ni nak. Ni ke tuan-tuan? Nak suruh dengar benda yang tak guna apa-apa pun tuan. Guna masa tu. Pun tak boleh nak bagi Allah kata. Dah lama dah majlis ilmu. Dah lama pun kuliah. Dah lama pun. Ini semua yang aku tengok. Pun tak nak. Allah kata. Ilmu apa yang kamu ada? Nak pula lagi pengai apa? Saya dah cukup dah mengaji Quran. Saya dah baca Quran. Semalam saya dah tadabbur Quran dah. Habis kalau tadabbur kenapa ada masalah lagi? Berterabur nampak? Bukan tadabbur, berterabur. Bukan kata nak salahkan tadabbur tu. Tapi di mana pemakaian hidup kamu dengan Al-Quran tu? Bermaksud kamu kenalah juga tambah lagi ilmu. Jangan rasa cukup ilmu. Dan nak pula ilmu tentang awak tengah ada masalah. Awak dah ada mahir Al-Quran, mahirlah tadabbur tu. Tapi dalam masalah rumah tangga, berterabur lagi. Dalam masalah perasaan, emosi pun tak tahu nak letak kat mana lagi. Saya bila tenanglah Ustaz baca Quran, lepas baca Quran tenang tak? Itu tengok keadaan lah. Saya kena baca Quran balik Ustaz. Oh, lepas tu baca 24 jam macam mana? Itulah Ustaz, kena 24 jam lah baca Quran. Betul? Tak payah makan, tak payah minum. Tak payah borak dengan orang. Tak payah nak ini. Tak boleh Ustaz, saya kalau cakap dengan suami saya bergaduh. Baik saya baca Quran. Baik baca Quran. Nampak tak talbis? Inilah kata. Bila suruh ngaji kehidupan, nampak macam dah pandai. Lepas tu mana mandai. Lepas tu main cari-cari Al-Quran. Walaupun dah pandai Al-Quran, masih lagi guna-guna Al-Quran. Memang kita mengaji, ni depan ni. Ada ni tafsir ni, Ibnu Katsir ni. Tafsir. Lepas tu kena fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Duduk, dengar. Kalau dah tahu, anda ada banyak ilmu di dalam dada, relate kan? Ni ayat ni, betul. Ini cara bangunkan Quran, okey. Ini kaitan dia. Lagi sedap, anda ada ilmu kan? Sebab tu, nak menuntut ilmu bukannya sebab tak tahu. Sebab dah tahu tu nak menuntut ilmu tu, Allah bagi tahu dah. Penting ilmu ni. Dia pun duduk. Lepas tu dia kaji. Sambil-sambil tu, ini yang Ustaz cakap tadi, ni buka muka surat ni, Al-Quran. Kenalah dengan Ustaz cakap tadi. Ini dalil dia. Tambahan. Maka berkembanglah ilmu tu. Bukan selalu reject. Kadang-kadang dia reject. Dia Tuan Haji. Belagak je. Itulah Tuan Haji Ismail. Ada orang jenis begitu. Sebab tu minta maaf cakap. Kadang-kadang kita akan tengok kepada soalan basic. Hidup macam mana? Soalan itu. Sebab malaikat akan tanya kalau ikutkan contoh tuan. Anda pergi ngaji. Anda dah masuk kelas semua. Kelas semua agama anda dah masuk. Habis kelas, anda bawa tak lagi tak ilmu tadi? Belum ya? Anda masih habis mengaji, tutup. Okey? Sekali ada orang datang menyamar. Datang jumpa anda. Datang menyamar, rupanya kita dah tahu tu malaikat. Soalan yang pertama, dia bukan tanya, apa mengaji tadi? Dia bukan tanya, Ustaz berapa Ustaz syarah tadi? Kitab apa anta dah khatam? Dia tak tanya. Dia akan datang, macam mana hidup ni? Isteri okey? Ni masalah ni. Isteri ni masalah ni kata. Kita kena buat-buat okey lah, buat-buat okey. Ataupun kita depan isteri kena buat-buat bodoh lah. Tak apa. Saya pun tak tahu macam mana dah. Dia sekali isteri saya jekah saya. Jangan. Perempuan selalu menang. Macam tu jawapan dia. Anak-anak macam mana? Tahu pula anak-anak ni. Hidup macam mana? Entahlah. Habis tu, soalan yang lebih bahaya dia tanya apa? Bahagia tak hidup ni? Taklah, saya nak tunggu mati sekarang ni. Saya tak tahulah hidup ni. Sebab tak kena. Alhamdulillah lah ada kelas mengaji. Bolehlah cover line. Cakap macam tu. Kalau tak ada kelas mengaji ni, tak tahulah saya nak luahkan rasa saya resah saya kat mana ni. Alhamdulillah lah ada kelas tadabbur Al-Quran. Lega saya. Kalau tidak, saya nak ngadap anak-anak saya yang degil-degil tu. Nak ngadap suami lagi lah. Macam tunggui dia kat rumah tu.
Nak ngadap pula isu-isu ni. Isu itu, isu ni. Saya tak mau tahulah semua tu. Malaikat mana? Okey. Tak bahagia je. Sebab apa kamu tak bahagia dalam hidup ni? Sebab apa? Kadang-kadang tu nak jawab bahagia tu kena renung dulu. Isteri tak okey. Atau kalau dia jawab, macam mana hidup? Bahagia. Alhamdulillah, saya dapat keluarganya harmoni. Isteri pertama pun bagi saya kahwin lagi. Saya syukurlah, saya seronok. Tak percaya tengok-tengok kat FB saya. Asyik muka isteri saya je berugi kanan kan. Alhamdulillah lah. Anak-anak pun okey. Saya tengok peniaga saya pun okey. Saya pun ada masa untuk mengaji. Saya pun ada mengajar. Saya banyak dora-dora saya ikut. Okey. Jadi hidup awak okey kan? Kenapa okey? Sebab semua okey. Malaikat pun take note. Malaikat take note. Okey. Hidup dia okey sebab semua okey. Okey. Yang tadi, si Fulan yang pertama, hidup okey tak? Hidup okey. Dia punya nak okey tu, dia fikir 30 minit. Kadang-kadang suruh berdari air mata. Jangan sebut lagi pasal soalan tu boleh? Sakit hati. Oh, okey. Kita cerita pasal lain. Cerita bab-bab yang international ke apa ke. Cerita bab lain. Oh, dia nak ngalih. Oh, mana belum okey lah. Belum bahagia. Belum. Jangan. Saya bahagia dengan Al-Quran tu. Tuan-tuan, saya cakap ni, saya bukan nak kata tentang Al-Quran. Saya nak bagi satu mesej yang sangat clear. Tuan. Sebab tu Al-Quran ni dimulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Anda kena ingat. Jangan zaman ni anda nak tutup masalah tu dengan Quran. Itu yang geng keluar-keluar, geng-geng yang pilih-pilih ayat tu. Kena buka-buka. Terus fangkihu masna wasalusa waruba. Alamak. Kahwin 2 3 4. Ui, ni bukan ayat, ni bukan ayat ni. Buka balik ayat lain tu. Macam. Jangan main tebuk-tebuk macam tu. Jadi tak bahagia sebab lupa Allah. Bahagia sebab ingat Allah. Macam mana kamu ingat? Tolong cerita. Bermula cerita. Bermula cerita. Saya menjadikan Nabi SAW sebagai qudwatun hasanah. Contoh ikutan yang paling baik dengan bersandarkan pada sifat wajib bagi Nabi SAW sebagai terutama dalam kehidupan pelan tindakan strategik bangunan kehidupan saya. Oh, tuan-tuan kau cerita macam ni ke anak-anak semua. Dengar sini. Bapa mulai sekarang kita nak membangunkan hidup ini, menghadapi masalah PKP ni, mengalami masalah yang sedang berlaku ni, kita kena jadikan Nabi sebagai qudwatun hasanah. Jadi kita akan gunakan sifat wajib bagi Nabi SAW sebagai teras utama dalam pelan tindakan strategik pembangunan kehidupan kita berumah tangga. Faham semua? Faham. Baik bapa, baik. Baru betul. Ini tahulah. Kita ada masalah, tak apalah, kita cuba cari Nabi. Cuba cari. Tak selesai risiko tuan. Anda akan berisiko dengan lebih besar. Ini cara dia, jadikan Nabi SAW sebagai qudwatun hasanah. Ikutan yang terbaik. Ikut sifat wajibnya. Tu. Macam mana nak bahagia? Ikut Nabi. Maka di situlah kita akan bangunkan pelan tindakan strategi. Ini masa yang sesuai lah. Tengah ada masalah ni, ini nak troubleshooter balik. Seronok tuan ikut Nabi SAW. Seronok sebab apa? Sebab ada Nabi. Hidup kamu ni tak apa. Tengah construction, saya terima keadaan ni. Tapi satu masa hidup saya akan jadi bahagia. Kerana saya ikut Nabi. Kerana saya ikut Allah. Jelas, tepat tuan-tuan jawab. Allahu Akbar. Tak ada kaedah lain. Tak ada misi lain. Jangan dicampur-campur dengan kaedah-kaedah yang selain daripada kebenaran. Saya pernah tanya Sabu Samah juga, Datuk Syukri. Panjang perbahasan. Alhamdulillah Allah izinkan. Sekarang dah sibuk, tak ada lah. Lelai PKP, tak ada jumpa lah. Mesej sekali-sekala. Dalam satu kenyataan saya tanya beliau, dengan satu pendekatan ni, saya tak sebutlah pendekatan tu. Tok, yang ini okey tak? Saya tanya tu. Sebab dia tanya saya, soalan yang pertama sekali tanya, dari mana entah dapat?
Itu soalan pertama. Saya dah bawa lah, dia panggil skrip ataupun main content. Mula-mula sedang jemaah mula content lah, bab hakikat depan nipis lah. Saya ceritakan main content je. Dia tutup main content tu, kitab awal tu dia tutup. Dia tolak tepi. Saya bersama tolak tepi. Kemudian dia tanya saya. Dia tanya. Dia tanya apa? Dia tanya tentang di mana kamu dapat. Maka bila kata kamu dapat mana, dia tengok kita ambil pada mana sumber tu. Dan kita explain lah. Ayat 30, 31. Terus. Bila kita kaji tentang ayat itu, maka dia pun dengar dan angguk. Lepas habis saya explain, saya bagi tahu tentang satu pendekatan ini. Lalu dia kata apa? Yang ini bukan tak betul, tapi dia nak membetulkan perbincangan tentang barat. Nampak? Dia nak ambil hujah, nak betulkan barat. Tapi ramai orang setuju bab tu. Tapi tiba tang tu, pandangan dan pahaman beliau itu tajam kat situ. Nampak? Dia nak membetulkan aliran barat. Sepatutnya barat yang kena membetulkan aliran kita. Dia kena setuju. Betul, cara Nabi ni betul. Kami setuju. Macam contoh Michael Hart. Setuju. Michael Hart. Betul tu Tuan Syed Yusof. Di dalam cari Michael H. Hart. Most influential people in the world. Nombor 1 adalah Muhammad. Dia tulis. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedang dimahami Allah SWT. Ila Karmilah. Tak payah kajian lah. Tuan Mak Razak tu saya bagi kebenaran duduk dalam ni. Dia nak untuk keluarkan dia punya ni. Tak apa, biarkan dia. Dulu saya dah nak bagi. Dia ada petik nama saya. Nanti Ustaz blok kan. Padahal saya tak blok lagi pun dia. Saya jenis tak blok orang. Melainkan isu-isu yang berat. Tapi menunjukkan dia ni jenis nak ngaji. Kejap ya, kejap tidak. Tak apalah. Bagi can lah. Macam budak-budak tengah main bising-bising dalam kelas. Jangan marah budak-budak tu. Biarlah dia nak menjerit ke, nak terguling ke, nak tertiarap ke. Macam tengah solat lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita marah. Kita nak solat tu budak-budak kacau. Lepas solat, mana budak-budak yang kacau tu? Lepas tu kita tanya balik. Kenapa dah lama-lama solat pun tak kusyuk juga? Allah, sudah. Kenapa dah lama solat pun tak reti kusyuk juga? Tak boleh nak hiraukan budak-budak tu? Ni saya ditanya oleh Imam Besar Masjid Jelutong. Kadang-kadang anak pening saya. Kenapa Ustaz? Yalah. Dia duk risau TV kat depan tu. Padahal solat tengok TV ke katanya? Ya tak ya juga. Solat tengoklah kat tempat kiblat. Tengok tempat kiblat. Dia tengok TV ke tengok katanya. Kadang-kadang dia marah budak-budak bising kat belakang. Solat ni dengan imam baca bukan dengan bising budak-budak. Nampak? Ngaji ni, dengar apa yang disampaikan bukan baca komen. Baca komen yang berkaitan dengan pengajian. Faham? Sebab ada orang komen nak perhatian. Okay. Saya bagi tak apa dengan Rahman Rahimnya Tuan Mak Razak tu ada kat dalam kelas. Tak apalah. Biarlah dia. Dia sebab bagi tu atas satu kali tu tolong Ustaz jangan saya nak ngaji. Tak apalah. Ngaji. Sila. Kalau ada manfaat ambil. Tak ada masalah. Jadi jadi fokus belajar dengan komen yang live, dengan komen yang nak salin nota. Yang komen-komen lain tu abaikan. Ini pun gangguan kehidupan kan? Itu cerita dia. Yang tengah ngaji pun terganggu. Kalau keluar daripada kehidupan. Tak apa Tuan Amizi Hamzah, tak apa. Saya raikan tak ada masalah. Saya dah biarkan dah. Cuma saya nak bagi respon kepada yang mengaji. Janganlah komen dia, tak apa, biarkan. Sabar lagi Ustaz. Ya, betul. Alhamdulillah. Allah nak uji lah tu. Betul Tuan Hafidah Suzani. Yang penting dia setia dengan kelas ni. Walaupun kena tembak kau-kau tuan-tuan. Jangan main. Saya pula kalau orang lain kena terlagi. Lagi tu hilang tu tuan-tuan. Jangan main. Ni mana ni bagus. Kurang-kurang dia dengar. Macam budak-budak lah tuan-tuan. Kita marah tak lari dia.
Cuba kalau mak budak. Bukan marah, jeling sikit tak datang lah. Anak-anak ni, macam contoh anak saya, kena marah. Ni solat ni, cuba serius sikit dengan Allah semua. Kita cuba nak tunjukkan suasana yang serius. Dia dengar tu kan, ya, lepas tu datang balik. Dia tak rasa pun dia kena marah. Dia rasa dia nampak, ini abi aku tengah tunjukkan suasana serius ni. Kejap lagi, nak lela dia minta kita. Nak gula-gula dia minta. Nampak tak? Jadi macam tu lah. Bukan masih budak lagi, jangan gitu. Saya sebut macam budak-budak, bukan dia masih budak. Kadang-kadang yang dah dewasa pun macam budak-budak, kena faham. Saya bagi contoh macam budak-budak. Dia kan mengganggu kadang-kadang. Sebab tu kalau kuliah live tuan-tuan, ada bawa anak ke apa ke, saya tahu yang lain tak selesa. Tapi kalau saya kata balikkan anak tu, sebab saya anggap waktu saya dulu, saya waktu kecil, saya dilatih mak ayah saya, bawa saya pergi kuliah. Tapi tak tahulah saya ni bising ke tidak kan, mak saya tak cakap pula. Cuma di Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam, ayah saya bawa saya memang main kat masjid. Masjid Shah Alam tu bawa, hilang. Naik lift, turun lift, pergi pusing, pergi sini. Tapi tak ngacau lah ayah mengajar. Buat hal sendirilah. Tapi memang mainnya kerja. Tak apalah. Cuma anda lah tak selesa. Korang-korang nak fokus tak? Tak boleh fokus lah Ustaz, gangguan. Dalam kelas pun tak boleh fokus. Macam mana gangguan kat hidup yang sebenar tuan-tuan? Gangguan yang sebenar lagi dahsyat. Kau dah mengaji pun tak boleh nak fokus. Kan? Ada anak murid yang nakal biasalah. Ampun Ustaz, saya pun nakal kok. Tak apa, tak ada masalah. Jangan tak ngaji sudah. Jangan tinggalkan kelas ni sudah. Jaga adab majlis ilmu. Itu sudah pasti. Siapa yang serius mengaji, jaga adab. Baik, insyaAllah. Sambung. Dan kesimpulan. Maka kalau kita lihat, tak kami Ustaz ganggu. Tak ada terganggu. Setiap yang berlaku, itu semua kaitan tentang perbahasan kita. Tak ada. Mengganggu lah. Saya hilang idea, tak ada. Kalau terganggu, bila macam ni, saya terus diam. Apa saya cakap tadi? Mengganggu betul lah. Tak ada. Tak ada. InsyaAllah. Tak sikit pun mengganggu. Cuma kadang-kadang, mana yang biasa dengan majlis ilmu kan, apa ni? Tak beradabnya dia ni. Tak apa. Saya anggap semua yang respon, yang konten, yang bercakap, itu ilham juga untuk saya kupas. Jangan bimbang. Sikit pun tak mengganggu saya. Yang saya bimbang kalau perangai saya mengganggu anda. Tu saya bimbang. Saya tak risau perangai orang yang mengganggu saya. Saya cukup risau kalau perangai saya yang mengganggu orang lain. Okey? Tu cukup bimbang. Kalau perangai kita yang mengganggu orang, jangan. Kalau setakat orang ganggu kita, tak apa. Sila air bulan, kita dapat ilham daripada gangguan itu kan. Contoh kan, ada orang dia kena ganggu, kena sihir, kena hantar, jin, setan, gunjurawa, kuntilanak, semua datang. Sebab gangguan tu tuan-tuan, Allah bagi dia ilham untuk beramal dan akhirnya jadi pengamal perubatan. Boleh pula ruqyah orang. Allah hebat. Jadi bagus tak gangguan tu? Baguslah. Tak bagusnya kita ngacau orang, kita ganggu orang. Itu bukan qudwatun hasanah. Itu bukan qudwatun hasanah. Sebab tu Islam tak pernah mengganggu orang. Sebab tu kita bukan mengganggu orang. Kita dah mengaji perbahasan, kebenaran bukan nak mengganggu orang. Malah kita nak jaga keyakinan yang telah ada pada diri kita. Supaya tidak terganggu oleh gangguan orang. Orang akan ganggu kita tuan-tuan. Alah ustaz tu. Bahagi sangat nampak atau konon-konon. Ini tak ada orang cakap. Ni saya contohkan. Tapi yang kes tu hari tu, dia geram betul tuan-tuan. Muhammad. Aku benci dengan aku geram. Lentang kau lah saya cakap. Diam terus jadi habis. Allah punya kuasa. Jangan main dengan Allah. Orang akan pandang kita macam-macam lah. Jadi kita jangan pandang orang macam-macam. Simple. Itu Nabi ajar. Pandang orang dengan pandangan Rahman Rahimi. Pandang dengan pandangan yang bersih tanpa ada kekotoran. Baik, insyaAllah. Ini pelaksanaan. Nanti kita bincang lain. Khair. Okey, saya nak cerita tentang ni, detail sikit kat sini. Baik, kat sini,
Ini pembentukan ni saya namakan pembentukan integriti ni. Ini bahasa moden tuan-tuan. Sebab saya ada gunakan untuk, sebenarnya yang slide saya pakai ni, untuk train satu universiti. Adalah ada 2,000 orang staff. Memandangkan PKP dah tak tahu bila lagi, memang tadi saya pakai untuk sini. Dan ini memang untuk risiko. Memang kita design untuk risiko. Risiko kehidupan. Dan perkataan-perkataan ni, wujud ni. Takdir Allah untuk train universiti dengan TNC dia, executive level, Allah Akbar. Sehari sebelum PKP tutup, kemudian terus. Tak apalah. Jangan itu. Sekurang-kurang dapat ilmu dan bahagian register dia, pendaftar dia, dan bahagian training kita dah present. Ni ada dah. Itu ada pembentukan integriti, pembangunan budaya berfikir dan efektif. Itu bahasa dah kan. Abaikanlah atas tu kalau tak nak pakai. Sebab saya nak cerita yang bawah tu. Memamerkan konsep kehidupan dan pegangan. Kita dah bincang dah dalam bab pengurusan kehidupan kita cerita. Dalam bab masalah ni ke sini, ni menerangkan contoh-contoh yang bertentangan dengan akal yang waras di dalam melaksanakan kehidupan ni. Contoh-contoh ni. Memahamkan akan konsep gaya fikiran yang sebenar bersandarkan kepada kebenaran yang hadir dari jiwa. Ini tuan-tuan, kalau rujuk dalam Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fi. Ni, hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maksudnya akal ni dia kena diwaraskan dengan iman. Tu. Konsep gaya fikir ni yang bersandar dengan jiwa. Bukan berfikir ikut suka. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT. Ini kaedahnya. Contoh, bila kita ada masalah duit, akal kita ni kalau tak dipikirkan dengan waras, dengan iman, duit masalahnya, aku tengah tak ada duit ni. Okey. Apa kewarasan yang patut kita laksanakan? Tarik nafas, katakan duit tiada, rezeki ada. Kita dah bincang. Itu risiko. Kemudian fahamkan gaya fikiran yang sebenar. Apa fikiran yang sebenarnya patut kau bawa ni? Matilah aku. Ya Allah, sakitnya hati aku ni. Dia mula berfikiran ikut perasaan. Ataupun dia tak macam tu. Dia cakap macam okey. Tapi sebenarnya tip yang dikeluarkan ikut keadaan. Tu kadang-kadang bagi tip-tip yang pelik-pelik tu. Kita kalau nak jaga suami kita ni ya tuan-tuan ya, kita kena tangkap apa yang dia minat ya. Kita kena buat dia minat betul-betul. Masalahnya ustaz, mula datang kalau orang yang tak berhati kan. Bertentanglah dengan orang kita ni, buang terbiatlah pula. Kita kena honeymoon balik. Honeymoon balik. Kalau jarang keluar, kita kena bawa keluar balik. Kalau jarang pergi travel, kita kena travel. PKP. PKP ya, fikir sendirilah kata. Macam apa? Kalau mana yang jarang kat rumah ya, bagi hiburan pada suami, hiburkan suami dengan buat apa yang dia suka. Ada kadang-kadang bagi tip menarilah, menyanyilah. Suami kata kau ni buang terbiatlah jemaah. Kau nak buat apa sebenarnya ni? Ada. Dia macam ada pula yang jadi buat tu. Alhamdulillah jadi saya buat jadi. Suami saya mula tak pandang lain. Tak waras betul lah. Kena fikir balik pada iman. Kalau ada masalah tu, apa yang nak kita bawa? Orientasi apa hati ni? Patutnya. Renung balik. Ya Allah. Apa mesej nak disampaikan? Nak waraskan balik pemikiran ni. Waraskan pemikiran itu. Ujian tengah berlaku, kewarasan terganggu. Ujian berlaku, kewarasan terganggu, perasaan dah mula memburu kita. Tengok suami kau tu. Dia bukan sayang kau tu. Dia buat kau tak tahu. Kau tengok kau, habislah kau. Habislah, dia bisik. Akal mula terganggu. Iman masuk. Sayang bukan pada suami. Jemaah. Bangkit jemaah. Sayang bukan pada suami. Sayang itu pada Allah. Lalu sayangilah suami kamu yang tak apa-apa. Kerana dia itu dari Allah juga. Jemaah pun mula sedar. Masuk pula ke hakikat kehidupan. Ngaji bab pengurusan risiko. Iyalah. Selama hari ni aku duk bermain dengan berkhayal. Fikirannya akan pergi berkhayal. Dia berkhayal. Ini banyakkan membayang tu.
Sebab tu ilmu membayang ni selain bulan berkhayal. Apa tu terbayang-bayang. Nak bayang-bayang tak jadilah. Dia bayang laki lain. Sudah. Kan bagus macam suami, macam ustaz tu kan bagus. Tapi suami aku tak macam ustaz tu lah. Nampak? Dan dia membayangkan. Sama dengan isteri dan suami. Duk bayang-bayang-bayang, terbayang-bayang. Dah gila bayang. Itu isteri depan mata tu tak nampak. Terbayang-bayang, gila bayang. Dah terperangkap kat rumah ni, tersadar ya. Ni main. Bahawa berepi-epi bukan muhasabah. Ya benar. Nak seronok-seronok. Nak selesai dengan keseronokan. Dari mula sampai sekarang nak seronok je kerja. Nak main-main pagi ni. Main-main bila hidup dipermainkan marah. Nampak? Siapa yang salah? Kita yang main-main. Tak serius dalam berkasih sayang. Nak berkhayal lebih. Bang, bestnya kan? Dari mula kahwin berkhayal. Dah kahwin kami seronok kan? Berjalan-jalan. Bangun pagi ada orang sediakan sarapan. Cerita pula tengok cerita TV. Alamak, ombak-ombak lah. Ombak rindu lah. Ombak rindu. Kan? Tengok cerita, alah, so sweet, so sweet. Tengok, alah, belai sana. Makan tepi pantai. Berjalan, bercakap dengan soft spoken. Tolong ambilkan makanan. Sekali kahwin, indah khabar dia rupa. Terus, bukan kata badai, ombak rindu. Badai bukan ombak dah, badai rindu dah. Berhempah-hempah situ, gedebak. Allah. Pening. Nampak? Tak, inilah kehidupan tu. Kalau ngaji bab pemikiran, macam itulah contoh saya bawa. Nak main-main. Nak main-main buat kerja. Ikut-ikutkan dengan makhluk punya pendekatan. Bayang macam drama pukul 7. Itulah dia. Allahu Akbar. Baik, jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Itulah sikit sebanyak kan. Contoh tu. Jelas nanti saya bincang lagi dengan terperinci insya-Allah. Itu contoh bermasuk pemikiran. Kita ada amanah tuan-tuan. Kita kena kuasa minda ni, kita kena kuasai minda. Kita kena bangunkan budaya berfikir dengan efektif. Efektif ni apa yang relevan sebenarnya? Apa yang relevan, yang matang? Pemikiran yang matang ni apa? Ke nak pegang tangan baru matang? Kau contoh dalam rumah tangga lah. Ke nak kena ada duit baru matang? Kematangan bukan dengan kebendaan. Kematangan itu bila jiwa tenang. Matanglah dia. Lama tak tengok TV dah. Tapi tengok handphone kan. Okeylah tu TV bertukar pada handphone. Okeylah. Okay. Handphone pun TV juga. Tengok. Tapi jangan lupa. Jaga-jaga apa yang dilihat. Jangan lupa apa yang ingat. Ingat dulu baru tengok. Faham? Saya tak tengok semua-semua ni. Cik, saya pula saya. Tak adalah tuan-tuan. Memang tak sempat tengok pun. Untuk mengajar ada ini keluar masuk kan. Tapi nak ceritanya taklah disebabkan tak tengok tu terkawal hati ni. Dia terkawal ni sebab kita ingat. Kita ingat, masukkan ingat. Ingat tu masukkan faham. Bila faham tengok contoh ni kan sekarang ni okey ni satu ada satu pendekatan dia cerita tentang gangguan seksual dalam kehidupan. Ada satu beberapa figure yang saya tengok dia cerita detail tentang kemelut gangguan seksual akhir zaman. Saya tengok perhati, macam ni sekali gangguan. Cerita tu kadang-kadang saya nak tengok penyelesaian apa. Penyelesaiannya kena bagi pendedahan lagi. Kena tahu anak-anak tu buat apa lagi. Tuan-tuan, ni handphone ni anda sekat macam mana? Mungkin 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun anda sekat. Satu masa dia buka, dia akan melompat. Ini apa yang pendekatan berfikir efektif dengan iman ni, tuan. Ada bertanya saya, Ustaz, atau sahabat, ada beberapa orang tanya. Ada gangguan-gangguan. Lelaki ni, tuan, lelaki dan terutama lelaki ya. Dia memang nafsu ni di segi macam perempuan ni memang hubus syahwat. Hubus syahwat. Tengok perempuan memang bersyahwat. Sama ada
Habis masalah Ustaz, dia tengok yang halal lemah syahwat, dia tengok yang haram yang kuat syahwat dia pula. Itu namanya sistem down lah tu. Dia patut tengok yang halal dia kena kuat syahwat, yang haram dia kena lemah syahwat. Dia terbalik sistem down. Kenapa boleh kuat syahwat pada yang haram? Sebab dia tidak hadapi nafsu dengan iman. Macam ni nak nafsu dengan iman Ustaz? Kena tengok, kena zikir ke Allah, Allah, Allah. Masalah tengok Allah. Dia bukan zikir Allah dah, Allah ni. Saya kata apa? Tengok tu, kita kena ingat, kenal dulu baru tengok. Kalau tertengok ingat, ya Allah cantik. Contoh, kamu tengok perempuan ke tengok cantik pada perempuan? Ni kan saya cakap. Ada beberapa orang tanya. Kamu tengok cantik, kalau kamu tengok perempuan cantik, atau tengok perempuan, atau tengok cantik pada perempuan? Ni. Soalan tak pernah tanya lah soalan ni. Kalau perempuan tu Allah tak cantik kan, nak tengok? Tak kan? Tak semua perempuan tengok yang cantik. Tapi yang cantik tu, apa? Cantik tu apa? Sifat. Dari mana datang cantik? Saya tanya soalan. Dari Allah. Dah tu. Bila Allah memiliki sifat cantik, yang kamu tengok yang haram tu kenapa? Yang kamu tengok tu haram. Jadi semua benda yang haram buruk. Bukan cantik. Yang cantik tu nafsu kamu. Tak percaya kalau kamu tengok perempuan yang cantik itu, sangkaan kamu cantik dengan pakai seksi, terbuka sini cantik, kamu kahwin dengan dia, kalau kamu berlaku apa-apa isu, contoh buat emas hingga bercerai, maka tolong jangan kata dia tak cantik. Dia cakap apa? Nama perempuan tak betul, perempuan ini, perempuan kutuk balik. Kenapa kutuk perempuan yang kamu kata cantik tadi? Perangai dia buruk. Perangai. Maka cantik pada perkara yang halal. Kalau perangai macam haram pun, tak cantik tuan. Cantik tu pada yang halal. Jadi selagi mana halal lagi tu cantik lah. Bukan cantik pada rupa. Jadi yang kamu tengok tu rupa kan? Rupa tu tak cantik. Itu Ustaz ni tu nafsu. Kalau kamu menuruti nafsu itu, kamu tengok cantik, kamu pergi pula dekat yang haram. Kamu akan sakit. Tak percaya pergi. Nak try sangat, pergilah. Dia pun. Ya, jadi tengok, ingat. Allah bagi cantik. Aku tak boleh tengok kat tempat yang haram. Tengok balik yang halal. Pergi balik pada yang halal. Susah Ustaz, belajar. Minta Allah bantu. Sebab nafsu ni bukan dengan fikiran kita. Nafsu ni dengan Allah. Dengan Allah. Tengok, ya Allah. Sebab tu nasihat mana yang pada anak lelaki tu tolong. Nasihat. Jangan dia biar cantik-cantik. Dah, jangan tengok. Jangan cakap macam tu. Terang kat dia. Yang kamu tengok cantik ni cantik ke? Ni sifat satu masa kamu akan kutuk balik ni. Lepas tu kamu suka tukar-tukar. Ni baru betul pendidikan seksualiti. Faham? Sebab tu dalam industri pelacuran, tak pernah stick dengan yang satu. Bertukar-tukar tuan-tuan. Tukar. Nafsu tak pernah puas dengan yang satu. Lepas tu cakap, sebablah kahwin tu Ustaz. Kahwin lagi, tu bukan nafsu semata-mata. Dia tak tukar-tukar pun. Faham tak? Yang ini satu tapi tukar-tukar. Geram pula. Yang tu maintain, tetap. Everlasting, sampai ke syurga. Ini tak. Tukar. Sebab tu baju tukar-tukar. Ikut nafsu dah tu. Masa dah bosan lah baju ni Ustaz. Bosan tu nafsu lah tu. Cuba tengok, ada orang tukar pakai kain ihram. Kita tahu ni haji tak ada tuan. Innalillah. Mudah-mudahan Allah angkatlah wabak ni cepat. Masya Allah. Ada, bosanlah kain ihram warna putih. Walaupun bukan syaratnya pakai warna putih. Ada orang buat kerja buang terbiak kain ihram kali ni kita pakai warna-warni. Ada. Kenapa? Bosanlah. Tu Kaabah tu. Hitam je. Buatlah warna-warni. Warna-warni lah Ustaz. Tak boleh ke bagi cadangan kepada King Saudi tu kata. Buat lampu-lampu ke. Malam tu lilap. Baru kita tak bosan. Ada? Tak ada. Tawaf ada bosan?
Ya Allah, seronoknya tawaf. Kalau boleh nak datang lagi. Tawaf je. Tak tahulah Ustaz. Berderai mata saya. Saya pernah test. Waktu sebelum pergi, kan saya pernah cerita ni. Saya diamanahkan nak bawa satu grup ni. Dan anak muda ni, umur 18 tuan. Dia ni memang, kalau tengok dia ni K-pop ke apa dia ni. Memang dengan rambut dengan ni. Mak dia kata, Ustaz tolong bawa dia, Ustaz bimbing dia. Okey, insyaAllah. Bawa lah, pergilah tuan-tuan. Jadi, private mutawif lah. Satu ketika, memang dia ni. Insert 24 jam tuan-tuan. Saya cakap tak apa. Satu ketika lah nak masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, mana bawa insert? Cakap, Masjid insert tinggal. Insert tinggal. Jom, kita masuk. Waktu jalan tu saya cakap dia. Mat, sana. Seronok tak? Seronok katanya. Handphone. Muzik. Tak ada, nampak. Tanpa handphone, tanpa muzik, boleh rasa seronok kan. Ini yang sebenar. Dia macam, dia boleh duduk lama tuan, duduk relax, itikaf dalam tu. Tanpa handphone, tanpa ni. Kan, keluar cerita sama isteri, keluar. Ustaz, kawan saya ni masih tak dapat maafkan isteri tua sepanjang masa duduk. Sepanjang duduk rumah isteri. Alasan isteri tua dituduh nusyus. Dia apa benda yang menyakitkan hati ni sendiri ni, atas kesilapan kita yang mungkin kita tersalah dalam menilai. Itu saja. Kesalahan tetap kesalahan, tapi jangan sampai merosakkan, sampai timbul keresahan. Kesalahan orang, jangan sampai kita pula yang resah. Kalau kita resah, bermaksud kemungkinan kita pun buat salah. Itu saja untuk permulaan. Perbincangan panjang lagi. Cuma orang punya salah, kenapa kita yang resah? Dia resah. Kita resah dia buat salah. Ke kamu pun tengok dengan cara salah, sehingga kamu resah. Macam mana Ustaz tengok cara yang salah pula? Kamu tak puas hati? Tak nampak bahawa Allah Ta'ala ada? Doa lah ke Allah. Tengok cara salah sebab kamu tak puas hati, hak kamu diambil oleh orang. Bukankah hak itu di sisi Allah, Allah boleh kurniakan balik? Angkat tangan. Ya Rabb, kurniakanlah hak aku. Minta ke Allah? Ni tak. Tak minta pun tidak, mengadu pun tidak. Marah je lebih. Tuan-tuan, Allah boleh bagi tuan-tuan. Ni tak, marah lebih hidup ni. Tak puas hati lebih. Dia bahagia. Adik buat handphone tadi, dia bahagia. Dia tenang. Maka dia diam. Maksudnya, bosan tu tak ada. Nak ceritanya bosan tu tak ada. Jadi, kalau bosan-bosan ni nafsu tuan-tuan. Kalau mengaji bosan, mana mengaji dengan nafsu. Kalau baca Quran bosan, baca Quran dengan nafsu. Kalau tengok isteri bosan, itu tengok dengan nafsu. Dia kata, kahwin lagi tu bosan. Nafsu. Kamu dah tengok suami kamu bosan, itu pun nafsu. Saya dah bosan lah, Ustaz. Bosan. Tak ada nilai ibadah. Sebab pada ibadah tak ada istilah bosan. Tak ada istilah bosan dalam ibadah. Soalan benda yang sama. Kan? Soalan benda yang sama kadang-kadang tu kan. Soalan apa? Macam tadi hadapan isu tu. Sebab tu dalam agama tu nampak sama je. Solat sama je. Tapi kenapa tak rasa bosan dengan solat? Sebab pada dia ada nilai ibadah. Sama dengan kehidupan. Jadi berbalik dengan tadi, tengok dengan nafsu tadi, alihkan nafsu itu dengan ingat. Tengok dengan ingat. Ingat yang kamu tengok tu cantik. Cantik bukan pada manusia. Cantik itu sifat Allah yang dicampakkan pada manusia. Bila sifat Allah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Kamu tengok benda yang haram atau orang yang perasan cantik, dia tunjukkan kecantikan dia, menunjuk-nunjuk, bukan tunjuk lagi menunjuk-nunjuk, buka aurat dia, pakai ketat, timbul sana, timbul sini. Dia buat benda yang haram, maka yang datang kepada dia semuanya akan merosakkan dia kalau dia tidak sedar. Semua nak ambil kesempatan atas body part dia. Bukan atas diri dia nak dia. Sebab tu dia boleh easy come, easy go. Touch and go. Jangan marah kalau perkara itu berlaku. Ingat ini baik-baik. Sebab itu kena renung. Tengok dengan iman. Jadi nafsu ditundukkan dengan iman. Baru betul. Kalau kita duk lari-lari tuan-tuan sampai setahap dia dah tak tahan,
Dia lempiaskan. Waktu tu baru tahu keadaan dia macam mana. Ini yang banyak berlaku akhir zaman saya tengok. Kebanyakan dia dah tak tahan. Sebab ini dah banyak. Dalam media masa ni walaupun blog macam mana pun, benda-benda tu tetap keluar. Ada je elemen-elemen itu nak menimbulkan hilang kewarasan dalam berfikiran. Dia dah meluap-luap. Nak meluap-luap tu. Tengok sesuatu dengan iman. Ingat. Baik. Kerosakan datang tu berpunca dari diri sendiri. Ya. Kerosakan macam penyakit lah. Kalau orang tanya, kenapa ya? Saya ambil contoh penyakit. Penyakit tetap ada, tapi kalau diri kita lemah antibody, kita akan terkesan dengan penyakit itu. Itu je lah. Kerosakan di luar tetap ada, tapi bagaimana terkesan kerosakan itu bagi kita, apabila diri kita lemah dalam perkara untuk menangani gangguan itu. Baik. Jadi sidang jemaah yang dimulakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat dulu dalam perbahasan kita ini. Jadi itu antara perkara yang mesti kita tekankan. Sebab itu bila kata berisiko yang paling besar itu adalah bila kita gagal menterjemahkan hidup dengan Allah. Malah jangan kita letakkan hanya amalan tertentu, contoh sekadar nak menutup masalah, tapi sebenarnya tidak ingat Allah. Dia nak lari pada masalah, maka anda takkan selesai masalah. Apa yang kita kena buat adalah, kita kena memahami kehidupan dengan mengikut landasan yang sebenar, dan kita kena benar-benar berhadapan kehidupan dan ujian itu dengan keimanan yang benar. Ini penting akhir zaman ni tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita semua insyaAllah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Mohon ampun maaf atas saya kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.